La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana lakal wasalatul qaim. Hari ini saya nak masuk bab baru. Kita bincang hari ini. Bismillah. Kita akan masuk bab barulah. Yang lain tu semuanya boleh baca. Hari ini bab pergaulan. Prinsip ke-8, halaman 66, berkaitan dengan pergaulan. Bismillahirrahmanirrahim. Pergaulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى عودة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, ikhwah akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmat-Nya dapat sekali lagi kita bertemu pada tengah hari ini meneruskan perbincangan kita daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip dasar agama, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Dan pada tengah hari ini kita akan membincangkan prinsip yang ke-8, Al-Aslus Tsamin, iaitu berkaitan dengan menegakkan hak-hak kaum muslimin dan berhubung baik dengan mereka. Fil qiyami bi huquqil muslimin wa husni suhbati ma'ahum. Disebutkan di sini bahawa menegakkan hak-hak kaum muslimin dan berhubung baik dengan mereka merupakan salah satu daripada tiang agama. Kerana agama ini sebenarnya adalah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dan salah satu daripada tiang perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pergaulan yang baik dalam setiap tahap perjalanan bersama musafir-musafir lainnya. Jadi disebutkan agama ni sebagai as-safar ilallah. As-safar ilallah maksud perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Manakala orang-orang yang berjalan itu di dalam safar tersebut dipanggil musafir. Jadi kita ini kaum muslimin sesama kita adalah ibarat musafir-musafir. Saya musafir, tuan-tuan musafir, puan-puan juga adalah musafir-musafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istilah perjalanan kepada Allah Taala ni kadang-kadang digunakan kalimat as-sair ilallah. Maka orang-orang yang berjalan dipanggil as-sairuna ilallah. Contoh ada kitab karangan Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi, judulnya Manazilus Sairin. Tahap-tahap orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang digunakan istilah suluk. Maka orang yang berjalan itu dipanggil as-salikuna ilallah, orang-orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Maka ada sebahagian kitab yang diberi judul, contohnya Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin, karangan Al-Imam karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Begitu juga kitab yang lain seperti Sairus Salikin, digunakan istilah salikin. Jadi kita ni semuanya
semua dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan keredaannya. Dan setiap orang Islam itu adalah musafir sebagaimana kita. Maka sebagaimana kita sesama musafir di alam dunia ini, ada hukum hakamnya, ada tata cara pergaulannya, muamalahnya, maka macam itulah kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ada dia punya tata cara dan adab-adab pergaulannya. Jadi itu sebenarnya yang Imam Al-Ghazali mahu kita berikan perhatian. Jadi setiap manusia melakukan perjalanan. Setiap orang. Kita ni sebenarnya dalam proses perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Sama ada kita mahu ataupun kita tak mahu. Sebenarnya kita sedang berjalan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekarang ni kita sedang duduk seperti tak bergerak, tak buat apa-apa. Tetapi secara umurnya, dilihat dari sudut umurnya, kita sesaat demi sesaat sedang menjauhi daripada alam dunia, dan sesaat demi sesaat kita sedang mendekati alam akhirat. Sesaat demi saat. Setiap saat sebenarnya kita makin dekat kepada alam akhirat. Bila kita kata kita semakin dekat ke alam akhirat, artinya setiap saat kita semakin dekat kepada kematian kita. Dan bila kita sebut kematian, kematian bukanlah pengakhiran kepada sebuah kehidupan. Kematian hanyalah suatu peralihan, suatu hijrah kepada satu tahap kehidupan yang lebih tinggi dan lebih abadi, iaitu kehidupan barzakh, dan setelah itu kehidupan akhirat. Cuma bila kita sebut kita dalam perjalanan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap musafir ada bekal dia. Setiap musafir ada bekal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang orang-orang yang pergi haji, maka hendaklah dia berbekal. Sebab haji itu adalah satu perjalanan musafir. Dan Allah Ta'ala kata, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Berbekallah, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah ketakwaan. Maka nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bekalan kita bukan kain kafan kita, bekalan kita bukan harta benda kita, bekalan kita bukan apa-apa daripada dunia ni, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam perjalanan kita sesama musafir ini, maka setiap orang ada dia punya tata cara pergaulan dia. Usia mereka berjalan bersama perjalanan bahtera dengan para musafirnya. Dan ketahuilah bahawa manusia di dunia ini hidup dengan dirinya sendiri dan hidup berada bersama dengan orang-orang sekitarnya, iaitu keluarga, anak, kerabat, tetangga, atau bersama manusia dari kalangan umum. Jadi kita di dunia bukan kita sendiri. Di dunia kita bersama-sama. Jadi kat sini Imam Ghazali dia nak bagi satu petunjuk kepada kita macam mana kita boleh hidup bersama-sama. Tapi sebelum kita boleh hidup bersama-sama, Imam Al-Ghazali nak berikan kepada kita suatu petunjuk bagaimana kita boleh hidup bersama dengan diri kita sendiri dulu. Sebab asas hubungan baik sesama manusia ialah apabila dia boleh membangun kehidupan yang baik dengan dirinya sendiri. Jadi dia kena faham siapa dirinya sendiri, baru dia boleh bina hubungan yang baik dengan orang lain. Maka kata Imam Al-Ghazali, terdapat 3 keadaan yang mesti disertai dengan pergaulan yang baik dan tertunainya semua hak dalam setiap keadaan tersebut. Jadi pertama sekali Imam Al-Ghazali mulakan dengan membicarakan tentang interaksi dengan diri sendiri, muamalah dengan diri kita sendiri. Macam mana? Sebab kalau kita tak boleh atur diri kita, maka sukar untuk kita atur hubungan kita dengan kawan-kawan kita, dengan jiran tetangga kita, dengan keluarga kita, apatah lagi dengan musuh kita. Kita ni kan kalau buat baik dengan kawan mudah, tapi nak buat baik dengan musuh tu yang paling susah. Berlaku adil dengan kawan mudah, tapi nak berlaku adil dengan musuh itu susah. Jadi dia punya starting point dia ialah diri kita sendiri. Jadi keadaan pertama kata Imam Ghazali ialah interaksi dengan diri sendiri. Manusia mesti memahami dirinya sendiri dan menyedari bahawa batinnya, maknanya rohaninya itu terdiri daripada sejumlah makhluk yang berbeza watak dan karakter. Dalam diri kita ni ada sejumlah unsur, atau Imam Ghazali kata kat sini makhluk,
yang masing-masing berbeza watak dan karakter, bahkan bertentangan. Bertentangan. Jika dia tidak boleh berinteraksi dengan baik dengan mereka dan tidak dapat menegakkan hak-hak mereka, maka dia akan binasa, dia akan musnah. Jadi ini diistilahkan sebagai kelompok tentera batin. Imam Ghazali sebut istilah dia, dipanggil sebagai tentera-tentera batin. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala sebut tentang tentera-tentera batin ini, dia kata وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia sendiri. Jadi di sini disebut junudul batin, tentera-tentera batin. Kan tentera ni dia adalah individu-individu yang masing-masing berbeza watak. Tetapi macam mana apabila mereka itu betul-betul diatur, disatukan, maka dia boleh menjadi satu kekuatan dengan potensi mereka masing-masing. Tapi bila tentera itu tidak dapat diatur, berpecah belah, maka pasukan itu akan hancur dan binasa. Baik, kami di sini Imam Ghazali berkata, kami sudah menjelaskan sebahagiannya dalam kitabnya, dalam Ihya Ulumuddin, sebuah bab judulnya Ajaibul Qalbi. Jadi dalam kitab tu ada disebutkan tentang apa yang dimaksudkan dengan junudul batin, tentera-tentera batin tu secara lebih detail dan lebih luas lagi. Cuma di sini Imam Al-Ghazali dia nak sebut, sekarang kami sebutkan para pemimpin dan panglima tentera tersebut. Kami katakan bahawa dalam dirimu terdapat nafsu yang mengarahkan sesuatu yang bermanfaat pada jiwamu. Ada juga amarah yang dengannya engkau dapat menolak ajakan nafsumu yang berbahaya. Ada akal yang memikirkan segala masalah dan menjaga semua yang berada di bawah perlindungannya. Maka berdasarkan amarahmu, engkau adalah seumpama, dia kata anjing. Sifat marah tu sebenarnya seperti anjing. Berdasarkan kepada nafsu syahwatmu, engkau adalah seumpama binatang ternak. Nafsu syahwat dia seumpama binatang ternak, Imam Al-Ghazali gambarkan. Contohnya diberikan seperti kuda. Dan berdasarkan kepada akalmu, engkau adalah seumpama malaikat. Jadi dalam diri kita ada 3 perkara paling asas ni, iaitu pertama dipanggil nafsu, atau sebenarnya istilah yang lebih tepat yang Imam Ghazali gunakan dalam kitab dia dalam bahasa Arab, dia panggil syahwah. Syahwah tu maksudnya keinginan nafsu lah. Jadi apa fungsi asal syahwat tadi? Syahwat ni kalau kita terjemahkan ke bahasa Melayu, artinya keinginan. Keinginan. Cuma bangsa kita ni dia terlanjur gunakan syahwat tu banyak pada perkara-perkara yang sifatnya seksual. Maka diterjemahkan jadi berahi. Walaupun berahi itu pun sebenarnya maksudnya ingin. Sebab tu di setengah tempat di pantai timur kalau dia nak makan ke, nak tidur ke, nak apa ke, dia sebut berahi. Ambo berahi nasi dagang contohnya. Maknanya dia teringin kepada nasi dagang. Ambo berahi rumah besar. Maknanya dia teringin kepada rumah besar. Jadi istilah berahi itu sendiri sebenarnya keinginan. Cuma lazim diaplikasikan, digunakan pada hal-hal yang bersifat syahwat seksual. Apapun kalimat syahwat ni merujuk kepada apa saja keinginan manusia terhadap hal-hal yang menyeronokkan, hal-hal yang melazatkan, hal-hal yang memberi manfaat. Jadi syahwat tadi itu Allah Ta'ala sengaja jadikan dalam diri kita supaya kita boleh meraih perkara-perkara yang bermanfaat untuk hidup kita. Tanpa syahwat kita tak akan boleh makan sedap-sedap. Kalau tanpa syahwat kita tidak akan berkahwin dan kemudian seterusnya kita tidak akan punya anak dan akibatnya manusia akan pupus. Tanpa syahwat kita tak boleh membangun, kita tak boleh bina bangunan, kita tak boleh bina taman-taman yang indah, bangunan yang besar-besar, rumah yang hebat-hebat. Jadi syahwat itu Allah Subhanahu Wa Taala sengaja jadikan sebagai suatu dorongan dalam diri untuk memperolehi sesuatu yang indah, yang baik, yang manfaat, yang melazatkan. Tapi bila ia tidak dibatasi, dia boleh bawa kepada kerosakan. Bila menurutkan hawa nafsu dan syahwat, maka manusia akan binasa. Maka tadi dia akan jadi seperti haiwan ternak.
Kemudian dalam diri manusia juga Allah Subhanahu Taala jadikan kepada dia quwwatul ghadab. Imam Ghazali sebut quwwatul ghadab, maksudnya kekuatan marah. Dan marah itu ada manfaatnya, dan sengaja Allah SWT jadikan sifat marah dalam diri kita. Tujuan dia ialah untuk menghalang sesuatu yang memudaratkan. Kalau syahwat bertujuan untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat untuk diri, maka ghadab, marah tadi tujuannya ialah untuk menghalang, memelihara, menjaga kita. Kerana ada sifat marah lah maka kita pertahankan diri kita. Kerana sifat marah lah maka kita jaga anak keluarga kita daripada diganggu orang. Betul tak? Sekarang tengah terjadi peperangan di Nagorno-Karabakh dekat Azerbaijan. Peperangan tu adalah puncak kepada kemarahan. Apa punca berlaku peperangan? Apabila tentera Armenia masuk ke Nagorno-Karabakh dengan alasan nak jaga etnik Armenia yang ada dekat Nagorno-Karabakh, kan dekat situ majoritinya orang Armenia. Tapi dia dah masuk ke sempadan negara orang, maka kalau Azerbaijan dia tak marah, tak patut, betul tak? Negara kita diceroboh orang, rumah kita diceroboh orang, tak marah, kedaulatan negara kita tak pertahankan, maka itu tak patut. Maka sifat marah itulah yang sebenarnya yang menyebabkan suatu dorongan dalaman untuk mempertahankan diri dan maruah. Kan? Jadi marah digunakan pada tempat yang betul, dia merupakan satu yang terpuji. Tapi marah bila disalurkan pada hal-hal yang salah, maka dia adalah yang satu perkara yang keji. Marah untuk pertahankan agama itu terpuji. Tapi marah hanya semata-mata nak mempertahankan kepentingan ego sendiri, maka itu satu yang keji. Jadi Allah SWT sengaja jadikan benda-benda itu tujuannya akhirnya untuk manfaat diri manusia. Tapi siapa yang mengaturnya? Yang mengaturnya akal fikiran kita. Jadi Allah Ta'ala jadikan satu lagi kekuatan dalam diri kita, iaitu akal kita. Jadi akal ni kata Imam Al-Ghazali, kalau akal umpama malaikat. Jadi kalau kamu berhukum dengan akal, kamu maknanya menjadi seorang yang benar-benar berakal, kata Imam Al-Ghazali, kamu ni umpama malaikat. Tapi kalau kita hidup mengikutkan hawa nafsu, kita macam haiwan ternak. Tapi kalau kita hidup dengan dengan berpandukan pada rasa marah kita seperti anjing, kata Imam Al-Ghazali. Itu perumpamaan yang cantik yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi dalam kehidupan kita dalam masyarakat ni ada berbagai-bagai watak. Ada orang yang macam malaikat, ada orang yang seperti anjing-anjing, ataupun seperti serigala-serigala, atau seperti harimau. Ada orang yang seperti haiwan ternak. Ada yang mungkin macam itik, ada yang macam kambing, ada yang macam, dia berbagai. Tengok kepada apa sebenarnya menguasai hati kita. Baik. Jadi kata dia, engkau disuruh untuk berlaku adil. Walaupun Allah Ta'ala dah jadikan pada kita unsur-unsur yang berbeza tersebut, dan itu dengan hikmah Allah Subhanahu Ta'ala dan kebijaksanaan dia, maka tanggungjawab kita ialah berlaku adil terhadap semuanya dan menegakkan seluruh haknya. Masing-masing tu ada haknya. Dan engkau dapat meminta tolong pada mereka agar dengannya engkau dapat mengejar kebahagiaan yang abadi. Allah Ta'ala jadikan syahwat tujuannya apa? Untuk kita bahagia ke akhirat sebenarnya. Allah Ta'ala jadikan sifat marah dalam diri kita, apabila diatur dengan betul, sebenarnya membawa kita kepada bahagia di akhirat. Apatah lagi kalau dengan akal. Jadi sekarang ni Imam Ghazali dia nak beri panduan kepada kita tentang konsep urus tadbir diri. Kita selalu ikut program-program tentang urus tadbir, pengurusan dan sebagainya kan. Dan ini sebenarnya proses urus tadbir diri. Dia beritahu dulu tentang 3 unsur yang nampak saling bertentangan, tapi ketiga-tiganya kalau diolah, diatur, diurus tadbir, akan bawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Jika engkau dapat menjinakkan kuda tadi perlambangan bagi syahwat kita, dan melatih anjing yang merupakan perlambangan bagi sifat marah kita, malah engkau berjaya tundukkan dan menguasai kedua-duanya, maknanya dengan akal kita, maka mudahlah bagimu untuk memperolehi segala yang engkau cari. Akan tetapi, jika engkau menundukkan akal dalam mengambil kesimpulan hukum, akal tu kita tundukkan, akal kita tu kita tundukkan kepada kepada kehendak marah ataupun kehendak nafsu kita, maka kita sudah menjadi orang yang sangat hina. Imam Ghazali kata, jika engkau menundukkan akal
dalam mengambil kesimpulan hukum untuk menghasilkan apa yang dimahukan, yang diinginkan oleh anjing, ya, dengan sifat marahnya tadi dan keras kepalanya. Juga akal tadi kau tundukkan kepada keinginan kuda dengan kekuatan dan keserakahannya, maka engkau telah mendatangkan kerosakan, terpesong jauh dari tercapainya tujuan yang diinginkan. Engkau pula berbalik menjadi seorang yang pendosa. Sebab dengan menurutkan nafsu dan rasa marah itulah akhirnya terhasilnya berbagai-bagai dosa, dan akhirnya kita menjadi seorang yang zalim. Sebab kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim ni kita letak sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi Imam Ghazali nak kita cuba bersikap adil. Maksud adil kat sini makna meletakkan fungsi setiap perkara tu tepat. Maknanya kalau sekiranya marah difungsikan pada tempatnya, kemudian nafsu difungsikan pada tempatnya, akal juga difungsikan pada tempatnya. Jika engkau melihat seseorang yang dalam ketaatannya seakan malaikat, tetapi dipaksa pula untuk sujud kepada, di sini Imam Ghazali diguna bahasa yang keras, sujud kepada babi dan juga anjing, bukankah engkau memandangnya sebagai orang yang zalim yang harus dikutuk? Kan tadi dia kata akal tu seumpama malaikat. Nafsu syahwat seperti haiwan ternak. Di sini dia beri contoh yang paling buruk daripada haiwan ternak tu ialah babi. Kemudian marah itu seumpama anjing. Jadi kalau akal itu hanya menurutkan kehendak nafsu syahwat, sepertilah malaikat tu sujud kepada babi tadi. Kalau akal menurutkan rasa marah, samalah macam malaikat sujud kepada anjing. Itu bagaimana Imam Ghazali diguna kaedah nasihat sentap ni. Kaedah dia. Andaikan engkau dapat menyingkap keadaanmu ketika tidur atau ketika engkau fana dari dirimu, maksudnya kalau sekiranya kamu tersingkap hakikat dirimu, dalam keadaan mana Allah SWT buka hijab-hijab hati kita, maka engkau pasti melihat setiap orang yang mentaati nafsu dan amarahnya adalah orang yang sujud kepada anjing dan babi. Jika bukan anjing dalam bentuk sebenarnya, maka anjing dalam maksudnya, dalam pengertian, hanya dalam anjing secara majazi. Itu yang kita kata ada orang-orang yang hilang peri kemanusiaan. Dia orang tapi sudah hilang peri kemanusiaan. Kenapa? Sebab tindak laku dia, muamalah dia sudah tidak lagi seperti manusia. Kalau sekiranya disingkapkan agaknya dalam pandangan mata hati kita, mungkin kita nampak itu rupanya harimau yang pakai kot contohnya. Ataupun kita tengok tu mungkin kuda-kuda yang pakai naik kereta. Jadi rupa-rupanya yang ada dalam tubuh badan kita itu adalah haiwan-haiwan tertentu yang telah menguasai akal dan fikiran kita. Demikianlah pula engkau lihat jiwamu setelah mati. Tu Imam Ghazali kata. Sebab roh di alam akhirat akan mengikuti bentuk-bentuk dan bukan bentuk yang mengikuti roh. Maka segala sesuatu menyerupai bentuk yang memiliki makna serupa. Oleh kerana itu, orang-orang yang sombong, waliyahzubillah, dikumpulkan dengan semut-semut kecil yang menggigitnya dari arah depan dan belakang. Kerana semasa di dunia dia besar, dia membesarkan diri, maka di akhirat Allah SWT akan ubah menjadikan dia kecil. Dan dalam Al-Quran Allah sebut khafidatur rafi'ah. Allah merendahkan dan juga Allah meninggikan. Di akhirat orang yang sebenarnya tinggi akan ditinggikan, orang yang sebenarnya rendah akan direndahkan. Berapa ramai orang yang tinggi dan mulia di dunia, nanti di akhirat dia adalah orang yang rendah dan hina di akhirat. Berapa ramai orang yang di dunia dilihat rendah dan hina, tetapi sebenarnya nanti di akhirat dia menjadi orang-orang yang tinggi kedudukannya dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia mungkin kita lihat orang yang putih melepak, tapi nanti di akhirat mungkin dia insan-insan yang hitam legam. Di dunia mungkin kita lihat orang tu hitam legam, tapi di akhirat dia wajahnya putih berseri dan bercahaya. Jadi situasi alam akhirat ni dia mengikut kepada sifat dan perilaku kita semasa di
di dunia. Itu yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan lahirkan. Allah Taala akan zahirkan. Jadi diberikan perumpamaan nanti orang sombong waliazbillah akan dikumpulkan dengan semut-semut kecil. Kan kat dunia kita tengok semut tu dipijak-pijak je, yang kecil. Tapi di akhirat begitulah keadaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang sombong itu. Sedangkan orang-orang yang tawadhu', merendah diri, akan menjadi orang-orang yang terhormat. Sebab tu dalam satu riwayat disebutkan, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah diri kerana Allah, maka nescaya Allah akan muliakan dia. Jadi tak akan pernah mulia orang yang meninggikan dirinya, dan tidak akan pernah hina orang yang merendahkan dirinya. Mendengar orang meninggikan diri macam bagus sangat kan. Kita pun sendiri kata dia ni macam bagus. Tak ada pun kita suka. Dia ni macam bagus. Dan kita sendiri pun secara fitrahnya kita suka kepada orang-orang yang merendah diri. Memang kita nak cari kawan-kawan yang macam tu. Allah Ta'ala dah jadikan fitrahnya macam tu. Kemudian kata dia, adapun alam ini bukanlah hakikat dalam erti kata sebenarnya. Kadang-kala pengertian babi dan anjing ditempatkan dalam bentuk manusia. Maka engkau jangan tertipu dengannya. Sebaliknya, hal itu akan tersingkap nanti pada hari diperlihatkan segala rahsia. Di akhirat nanti ialah hari di mana segala rahsia akan disingkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia-rahsia apa? Rahsia-rahsia batin kita. Rahsia-rahsia batin kita. Oleh kerana itu, engkau mesti bergaul dengan baik dengan 3 jenis kawan rapatmu. Jadi digambarkan syahwat kita, marah kita, akal kita tu ialah teman yang sentiasa mendampingi kita. Kita tak boleh nak hindari. Kita tak boleh nak elak. Cuma caranya macam mana kita berkawan dengan dia dengan betul. Jadi engkau dapat menghancurkan nafsunya yang rakusnya nafsu dengan cambuk amarah. Dan engkau dapat menekan marah yang berlebihan dengan tipuan nafsu. Jadi kita gunakan elemen-elemen tadi tu untuk mengawal. Jadi nafsu syahwat kita dapat dikawal dengan sifat marah. Keinginan marah tu boleh kita alihkan dengan tipu daya nafsu. Engkau pun dapat mencampurkan salah satunya kepada yang lain. Sungguhnya hal itu merupakan hal yang sangat ampuh untuk meluruskan kedua-duanya hingga kedua-duanya dapat mengikuti akal dan syariat. Macam contoh bila kita nak marah, contohnya kita gunalah nafsu kita ataupun kita tipu dia, tak apa, nanti dulu, relax dulu. Ya. Tenang dulu. Sebab tu kalau nak marah, sabar dulu, jangan terus hambur. Kadang-kadang kita pun tak terkawal, kadang-kadang kita pun terlepas. Maka disitulah datangnya kekuatan sabar. Dan sabar ni akan mendatangkan banyak keajaiban dalam hidup kita. Sabar ni dapat mendatangkan banyak keajaiban dalam hidup kita. Bahawa Nabi Muhammad SAW sendiri pun menyebutkan bahawa pintu kejayaan tu adalah melalui jalan kesabaran. Wa innal faraja ma'as sabri. Sesungguhnya kelepasan itu datang berserta dengan sifat sabar. Kemudian akal dapat memanfaatkan kedua-duanya selama ia dapat bermanfaat dengan kedua-duanya. Contoh diberikan di sini seperti pemburu. Jadi pemburu ni dia menunggang kuda. Dan bersama-sama dengan pemburu tadi ada seekor anjing atau mungkin ada beberapa ekor anjing. Baik. Pemburu menggunakan kuda dan anjing ketika dia memerlukannya dan menambat kedua-duanya manakala dia tidak memerlukannya. Penjelasan tentang latihan ini ada disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab dia dalam Riyadhatun Nafsi dalam Ihya Ulumuddin. Itu boleh rujuk Baik. Jadi pemburu ni tadi bila dia menunggang kuda, dia pastikan bahawa kuda tu ikut pada kehendak dia. Jangan sampai dia ditunggang oleh kudanya. Memanglah dia duduk atas kuda tapi dia ditunggang oleh kudanya. Macam mana dikatakan dia ditunggang oleh kudanya? Dia tak boleh kawal kudanya. Dia hanya ikutkan sahaja kehendak kudanya. Akhirnya yang rosak tu dia sendiri. Dia nak pergi ke utara, tapi kuda dia nak pergi selatan. Dia tak boleh nak arahkan kudanya ke utara, akhirnya dia sampai ke selatan. Dia tak sampai kepada matlamat. Anjing macam tu juga. Anjing tadi digunakan, kan dalam Al-Quran disebutkan anjing-anjing yang terlatih. Maka anjing tu dilatih untuk dia menangkap mangsa yang telah berjaya diburu atau dipanah untuk bawa kepada tuannya. Jadi kalau dia dah makan daripada
binatang buruan tadi, maka tu tak dikira terlatih. Jadi anjing tu jangan sampai menggigit dia. Jangan sampai menggigit tuannya. Kalau anjing sudah sampai menggigit tuannya, habis. Atau menggigit anak tuannya. Macam ada bayi yang kena gigit dengan anjing kat luar kan. Tak tahulah anjing tu mungkin anjing dibela ataupun anjing luar, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau anjing sudah menggigit tuannya, akhirnya membinasakan. Macam itulah marah. Marah tu jangan sampai membinasakan diri. Baik, itu beberapa perkara yang berkaitan dengan cara pertama lah. Ataupun apa nama dikatakan, keadaan pertama dalam pergaulan. Pertama sekali, kata Imam Ghazali, sebelum kita boleh berlaku baik dalam muamalah kita sesama manusia, maka pertama bentuk diri kita dulu. Kalau kita dikuasai oleh nafsu, maka cara pergaulan kita dengan orang lain pun ikutkan nafsu lah. Betul tak? Kalau kita dikuasai oleh marah, maka cara pergaulan kita dengan orang lain pun dikuasai oleh rasa marah kita. Kan? Serba-serbi nak marah. Orang kita tak kenal pun kita marah. Dalam kereta pun marah-marah. Pantang orang potong sikit, kita marah. Kan? Kena orang apatah lagi, mungkin turun bawa kayu. Kan? Jadi hidup kita tu, tengoklah siapa yang kuasai kita, sama ada akal kita atau agama kita, kemudian adakah nafsu kita ataupun marah kita. Baik. Jadi setelah itu baru Imam Ghazali dia beranjak kepada perbincangan selanjutnya. Dia kata keadaan kedua pula, pergaulanmu dengan kalangan umum. Maka darjat terendah dalam pergaulan yang baik adalah tidak menyakiti mereka. Paling rendah, maknanya sifat baik yang kita boleh buat kepada orang lain ialah tidak menyakiti sesama kita. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW disebutkan, Al-Muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang sebenarnya itu adalah yang mampu menjaga orang-orang Muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Barulah itu dia sifat Muslim. Maksudnya seorang Muslim itu tidak menyakitkan orang lain. Seorang Muslim yang sebenar, dia tidak menyakitkan orang lain dengan lidahnya, apatah lagi dengan tangannya. Ini dia falsafah Assalamualaikum yang harus kita hayati dalam hidup kita. Kita ni orang Islam sentiasa diterapkan dengan Assalamualaikum. Cuma sudahkah kita hayati falsafah Assalamualaikum dalam hidup kita? Assalamualaikum maksudnya salam sejahtera atas kamu. Bila kita sebut Assalamualaikum kepada seseorang yang lain, artinya apa? Kita memberi jaminan keselamatan kepada orang tersebut daripada kejahatan kita sendiri. Maknanya aku jamin kau tidak akan disakiti oleh aku. Ni kadang-kadang nak bergaduh dulu pun kita beri salam. Cuma nada tu lain sikit lah. Assalamualaikum. Nak minta hutang, nak pukul orang semua kan. Assalamualaikum. Beri salam kan. Sedangkan maksud Assalamualaikum tu adalah salam sejahtera atas kamu. Kalau orang Melayu beri salam, dia lain sikit cara dia. Assalamualaikum. Panjang sikit belakang tu. Yang tepatnya Assalamualaikum. Yang tepatnya kan. Dia terus mati, dia tak panjang. Cuma dia Assalamualaikum. Ataupun Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak kadang-kadang ada pertukaran makna. Assalamualaikum. Assam tu boleh membawa maksud kepada kebinasaan ataupun sial ke atas kamu. Setidak-tidaknya kita sebut salam. Salam maknanya sejahtera. Jadi bila kita sebut Assalamualaikum, sebenarnya Assalamualaikum itu adalah komitmen kita terhadap orang lain untuk menyejahterakan, untuk tidak menyakitkan. Kerana itulah sifat orang beriman. Kata Rasulullah, Al-Muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sesungguhnya, dia tidak akan menyakiti orang Islam lain dengan lisannya maupun dengan tangannya. Bila kita sebut lisan, maksudnya termasuklah dengan tulisan. Maksudnya perkataan. Perkataan tu kadang-kadang yang diucapkan dengan lidah, kadang-kadang yang dituliskan dengan tulisan lah. Kadang-kadang kita tengok, dalam pergaulan bila dia depan kita, lidahnya sungguh manis, cantik, baik. Tapi bila baca tulisan-tulisannya, ya Allah, luka berdarah, mengalir darah daripada hati kita.
Itu kontradik lah. Jadi apa yang ditulis itulah yang sebenarnya dirinya. Yang di luar yang ditampilkan tu hanya sekadar topeng-topeng. Baik. Kemudian kata lagi dalam sebuah hadis Nabi SAW yang dikatakan yang paling baik sekali dikata paling rendah dalam muamalah kita dengan makhluk ialah kaful azza. Maksud kaful azza tidak menyakitkan orang lain. Tapi yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali tadi ialah engkau mesti bermanfaat bagi mereka dan engkau berlaku baik kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Ya'la dan Bazzar juga At-Tabrani. Maksudnya apa? Seluruh manusia adalah keluarga Allah. Dan yang paling dicintai oleh Allah di antara mereka adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Mana yang paling Allah Ta'ala cintai, orang yang paling berguna kepada orang lain. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik ialah manusia yang paling berguna kepada orang lain. Mana paling berguna mana? Paling berguna untuk kebaikan. Bukan paling berguna untuk melakukan suatu maksiat atau kejahatan. Kan? Berguna untuk tolong tipu kawan ke. Kan? Kadang kita nak mengelak, kita minta kawan kita tolong. Nanti kau tolong. Ada kawan kita cakap ni, tolong punch ke. Itu bukan kawan berguna tu. Itu kawan quote-unquote tak guna. Kerana dia akan menyusahkan kita nanti. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia lah manusia yang berguna kepada orang lain. Kemudian lagi dia kata, dan yang lebih tinggi tadi ialah kita mampu. Mana dia kata dan yang lebih tinggi lagi adalah engkau mampu menanggung penderitaan yang disebabkan oleh mereka, dan bersamaan dengan hal itu engkau mesti tetap berlaku baik kepada mereka. Itulah tingkatan kata Imam Ghazali, tingkatan golongan siddiqin. Golongan yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Hatinya dah benar-benar sudah benar-benar meyakini Allah Subhanahu Taala. Jadi kita tengok tadi, tingkat pertama paling rendah, kita tidak menyakitkan orang lain. Mungkin kita tak boleh memberi manfaat kepada orang lain, tapi jangan sampai menjadi orang yang menyakitkan orang lain. Itu basic. Setelah itu beranjak pula tahap yang lebih tinggi sedikit, iaitu kita bagi manfaat pula kepada orang lain. Dalam masa yang sama kita tidak menyakitkan orang lain. Jangan kita bagi manfaat pada orang lain tapi dalam waktu sama kita menyakitkan dia. Contohnya kita bagi sedekah. Sambil kita bagi sedekah ke orang tu, kita maki-maki dia, kita kutuk-kutuk dia, kita lempar saja. Maka tu dah tak kena, kontradik. Maknanya tahap yang kedua lebih tinggi tadi tu, maksudnya dia juga menjaga lidahnya dan kata-katanya tadi, perbuatannya daripada menyakitkan. Sambil dia tidak menyakitkan, dia memberi manfaat. Tapi yang lebih tinggi lagi ialah orang menyakitkan kita, kita tetap berbuat baik pada orang. Dan kita menahan diri daripada menyakitkan orang tersebut. Ini tahap yang lebih tinggi. Sukar sebenarnya ni. Memang perlu pada perjuangan. Itu sebab Imam Ghazali kata, sebelum nak boleh level berbuat baik sesama kita ni, pertama kali atur apa yang ada dalam diri kita, iaitu atur hati kita. Hanya orang yang berhati baik sahaja boleh berbuat baik. Betul tak? Dia punya asas mudah aja. Sifir yang Rasulullah SAW bagi ialah iza saluhal jasad, iza saluhat salahal jasad kulluhu. Bila hati kita ni baik, maka akan baiklah seluruh anggota. Wa iza fasadat fasadal jasad kulluhu. Bila buruk hati kita, maka akan buruklah seluruh tindak tanduk kita. Baik. Selanjutnya, di dalam satu kata-kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, disebutkan kata-katanya di sini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, in aradta an tasbiqa as-siddiqin fasil man qata'ak wa'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Maksudnya apa? Dia kata, jika engkau ingin melampaui para siddiqin,
Darjat siddiqin ni darjat yang tinggi, dia sesudah daripada darjat para nabi. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan, "May yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala akan himpunkan mereka bersama-sama dengan golongan yang Allah Ta'ala berikan nikmat ke atas mereka daripada kalangan para nabi, sesudah itu para siddiqin, syuhada dan solihin. Jadi Nabi SAW kata kepada Sayyidina Ali, kalau engkau nak melampaui darjat golongan siddiqin ini, maka jalinlah silaturahim dengan orang yang memutuskanmu. Sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungannya dengan kita. Ini susah. Kalau orang dikuasai marah, dia tak akan mampu buat. Sebab tu Imam Ghazali kata dulu, didik dulu marahkah kamu, insya-Allah kamu boleh buat perkara ni. Kemudian kedua, kata Rasulullah SAW, berilah orang yang kedekut kepadamu. Maksudnya gini, berilah, mana kita berilah pemberian, kita beri suatu pemberian kepada orang yang bakhil terhadap kita. Dia tak bagi kita, tak apa, tu hal dia. Tapi jangan kita juga mencontohi dia bersifat bakhil. Jadi kamu sama saja macam dia. Kalau orang tu memutuskan hubungan silaturahim dengan kita, kita pun putuskan. Jadi kamu sama dengan dia. Kalau dia bakhil terhadap kita, kemudian kita pun bakhil terhadap dia. Kita sama je dengan dia. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang ketiga, dan maafkanlah orang yang menzalimimu. Ini yang luar biasa. Nak maafkan orang yang menzalimi kita. Kalau orang yang tak sengaja buat salah kat kita pun kadang susah kita nak maafkan. Ini kan pula memang orang sengaja bersungguh-sungguh pula untuk menyakiti kita. Ini luar biasa. Ada contoh, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Dia kan ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Dia duduk selama berbelas tahun lah dalam penjara, daripada zaman Al-Ma'mun, kemudian zaman Al-Wathiq, kemudian zaman Al-Mu'tasim, sama 3 orang khalifah. Ini pada zaman Bani Abbasiyah. Alasan Imam Ahmad di penjara ni ialah kerana beliau enggan menurut kehendak ataupun akidah yang dipegang oleh pemerintah waktu itu, bahawa Al-Quran itu makhluk. Jadi pada masa itu khalifah-khalifah berpandangan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Mereka menganut mazhab Mu'tazilah, berlawan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa untuk beriktikad dengan iktikad seperti itu, dan dia menolak. Dan dia sanggup untuk dipenjara. Dia sanggup di penjara. Dan setiap kali kalau dia dicambuk, dia memaafkan kepada khalifah yang menghukum dia itu. Kerana apa kata dia? Kerana dia maafkan tu kerana apa? Kerana semata-mata menjaga hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana khalifah-khalifah tersebut ada hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana khalifah-khalifah Bani Abbasiyah ni adalah daripada keturunan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak nak, dia memaafkan saja. Kerana apa? Semata-mata dia mengharapkan satu kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia memaafkan kepada orang yang menzaliminya. Begitu juga kita tengok kisah para ulama-ulama besar, mereka sabar menghadapi ujian daripada orang-orang yang menzalimi mereka, bahkan mereka memaafkan. Ada satu kisah, contohnya Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, cicit Rasulullah SAW. Ali Zainal Abidin ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Bagaimana sifat dia memaafkan tu? Dia ada seorang jariah, hamba wanita, yang satu hari ditugaskan untuk mengambilkan wuduk dia, curahkan air mungkin daripada kendi untuk dia berwuduk. Entah bagaimana kendi tu terkena kepala, dahi Imam Ali Zainal Abidin. Dan jariah ni rasa takut, sebab dia ni hamba, tuannya boleh pukul dia, boleh buat apa saja pada dia. Tapi jariah ni orang yang cerdik dan ada pengetahuan lah. Dia hafal Quran, dia ada ayat-ayat Quran yang dia hafal. Dia baca ayat Quran. Disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata
wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan marahnya. Maka Imam Ali Zainal Abidin kata, oh tak apa, aku tak marah. Aku tak marah. Kemudian dia sambung pula ayat tu, wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan sesama manusia. Maka Imam Ali Zainal Abidin terus kata, saya memaafkan awak. Setelah itu dia pun baca satu lagi ayat, satu lagi sambungan ayat tu, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Maka dia pun jawab, aku bebaskan kau kerana Allah Subhanahu wa taala. Nampak daripada satu perbuatan yang asalnya nampak macam dia mungkin kena marah tapi natijahnya baik apabila berlaku pada orang baik. Kalau benda yang kadang kita ni, kalau dengan orang zalim, buat salah sikit atau buat baik pun belum tentu dibalas baik. Ini kan pula kalau buat salah, kadang kita mungkin terpijak baju dia, pancung kepala dia. Zalim ni macam tu, sikit-sikit nak potong ke kepala, sikit-sikit penjara, salah kata sikit dah penjara. Tapi Imam Ali Zainal Abidin, orang yang dididik di Baitin Nubuwah, di rumah kenabian, daripada sulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewarisi akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia berbuat baik walaupun pada hamba je. Dia boleh buat apa saja pada hamba dia tadi, tapi akhirnya dimerdekakan hamba-hambanya. Banyak contoh-contoh seperti ini dalam kehidupan salafus soleh kita. Jadi sama-samalah kita cuba mencontohi kehidupan mereka. Dan saya ingat sekadar ini saja, nanti kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.